Baik, sekarang kita akan sediakan akaun perdagangan kelab. Baik, bila sebut saja perdagangan, dagang itu kita kena ingat jual dan beli. Jadi dia akan melibatkan jualan dan belian ataupun kos jualan lah. Jadi pelajar-pelajar kena ingatlah yang tu bila sebut perdagangan nanti akan ada jualan dan belian. Baik, kita lihat maklumat pada kelab Easy Reader tu. Baik, oleh sebab terlalu banyak sangat maklumat yang dia bagi ni, jadi pelajar kena carilah ataupun kita highlight kan untuk memudahkan kerja menyediakan akaun perdagangan ni. Jadi kita cuba highlight maklumat-maklumat ataupun item-item yang berkaitan dengan akaun perdagangan. Baik, kita lihat daripada atas itu, okey, rumah kelab, perabot apa semua itu. Okey, kita tengok yang mana yang terlibat dengan akaun perdagangan kelab. Ya, akaun belum bayar kedai buku. Yang itu kita meniaga kedai buku, so kita highlightkan akaun belum bayar dia. Okey. Kemudian kita teruskan lagi inventory kedai buku. Kemudian kita pergi ke bawah bahagian penerimaan tu, cari kedai buku, kita ada jualan kedai buku. Kemudian dah habis dah bahagian penerimaan, kita pergi ke pembayaran, ada kedai buku tu, akaun belum bayar kedai buku. Kemudian kita turun bawah lagi, ada belanja kedai buku, belanja kedai buku. Jadi kita pergi sampai bawah maklumat tambahan, dah tak ada. So ada 5 lah. Ada 5 perkara ini ataupun item ini yang kita kena ambil kira untuk menyediakan akaun perdagangan. Okey, kita teruskan. Okey. Baik, sebelum tu pelajar mesti ingat bila terdapat tadi ada akaun belum bayar tu, bila ada akaun belum bayar, kita kena buat akaun kawalan. Sebab akaun belum bayar itu kita buat akaun kawalan untuk mengira dia punya belian. Jadi pelajar kena ingatlah kalau ada saja dalam maklumat ada akaun belum bayar, kena buat akaun kawalan. Okey, sekarang kita akan sediakan dululah akaun kawalan belum bayar untuk mengira belian. Baik, kita lihat akaun kawalan belum bayar macam mana kita nak buat. Baik, kita kena ingat bila belum bayar ini ialah liability Jadi liability baki akaun ini dia ialah belah kanan, belah kanan. Jadi kita lihat baki tu, baki akaun belum bayar kedai buku. Baki dia ialah 1970 awal, akhir dia 2050. Jadi kita tuliskan baki awal dulu belah kanan di atas sekali 1970, kemudian kita ambil yang baki akhir 2050 bawah, kemudian naikkan ke atas lah HB dia. Baik, seterusnya kita tuliskan belian yang belah kanan. Ingat kalau perdagangan kita ingat jual beli, jual kiri, kanan ialah beli. So di sini belian ialah belah kanan kita tulis belian belah kanan. Dan kita lihat kita punya pembayaran. Belum bayar ni ialah berkaitan dengan bayar. Kita lihat dalam penerimaan dan pembayaran tu, pembayaran kita cari yang belum bayar. Akaun belum bayar kedai buku. Jadi yang itu bermaksud kita bayarlah. Jadi kita bayar sebanyak, kita lihat di situ 10,273. Jadi yang ini kita tulis item dia ialah bank sebab kita menggunakan bank. Jadi kita debitkan akaun kawalan belum bayar, kita tulis bank di situ 10,273. Baik, sudah selesai dah. Cuma kita nak kira belian saja. Kita tambahkan yang belah kiri tu, bank dengan baki tu dapat 12,353 dan baki jumlah besar ni kita pindahkan ke kanan. Okey, kemudian kita tolakkan yang 1970 dan kita akan dapatlah belian itu 10,353. Ini adalah belian kredit. Dan belian inilah kita akan pindahkan nanti ke akaun perdagangan. Baik, sekarang kita pergi ke akaun perdagangan, kedai buku. Bagaimana kita nak sediakan. Okey. Baik, ingat perdagangan berkaitan dengan jualan dan kos jualan atau pembelian tu. Jadi kita carilah jualan tadi kita dah highlight dah jualan. Kita lihat bahagian penerimaan itu ada jualan. Okey. Jadi jualan dia ialah 10,620 kita masukkan.
Kemudian kita teruskan untuk mengira kos jualan. Kos jualan kita mula dengan inventory. Kita lihat di atas tu, inventory kedai buku. Okay, inventory awal dia 790, inventory akhir dia 840. Kita masukkan inventory awal 790. Kemudian kita ambil belian ya. Belian yang tadi kita kira 10,353. Okey. Kemudian kita tambahkan, okey, tambah kita akan dapat 11,143. Okey, kemudian kita tolak inventory akhir itu 840 dan kita akan dapat 10,303. Jadi apa lagi belanja yang terlibat untuk kedai buku, kita pergi tengok, lihat bahagian pembayaran itu ada belanja kedai buku. Jadi belanja ini kita kena tambah sebab dia akan menaikkan atau dia akan meningkatkan kos jualan itu. Jadi kita tambah dekat inventory akhir tu, bawah inventory akhir, kita tambah lagi belanja kedai buku sebanyak 1620 dan kita akan dapatlah belanja ataupun kos jualan itu 11,923. Kalau kita tengok banyak 11,923, kita punya jualan hanya 10,620. Tentulah kita akan dapat rugi. Jadi rugi kedai buku kita akan dapat 1303. Jadi inilah cara untuk menyediakan akaun perdagangan kedai buku. Baik, kita teruskan pengiraan untuk mencari keuntungan atau kerugian. Okey. Jadi dalam kelab biasanya dia ada buat aktiviti lah, aktiviti contohnya dalam kelab Easy Reader ni dia buat pertandingan membaca. Jadi daripada aktiviti pertandingan membaca tu kita boleh carilah sama ada dia untung atau rugi. Eh jadi nanti kita akan buat pengiraan keuntungan atau kerugian pertandingan membaca. Jadi kita highlightkan untuk mudah kita highlightkan yang berkaitan dengan pertandingan membaca daripada ringkasan penerimaan pembayaran tu. Kita lihat penerimaan kita dapat duit kita lihat pertandingan membaca ada yuran pertandingan membaca. Okey. Kemudian bahagian pembayaran pula ni duit keluar lah. Ada di bawah pertandingan membaca tu kita tengok ada perbelanjaan dan ada hadiah. Jadi mudah saja kita buatkan satu pengiraan ni. Baik, atas itu tentulah yuran hasil yuran pertandingan. Okey, kita lihat 1155. Kemudian kita tolakkan tolakkan dengan pertandingan baca tu, perbelanjaan pertandingan yang pertama 635 dan kedua hadiah. Hadiah pun banyak tu, 4000. Okey. Jadi jumlah dia ialah 4635. Itu ialah perbelanjaan dan hadiah. Jadi kita lihat banyak tu. Jadi hasil kita 1155 daripada yuran itu dan kita tolakkan perbelanjaan 4635 dan kita akan dapat rugi rugi daripada pertandingan membaca sebanyak 3480. Jadi rugi inilah nanti kita akan hantar ke akaun pendapatan dan perbelanjaan.